Apa umurnya, berapa, asalnya dari mana? Okey, macam yang saya cakap tadi lah, nama saya Fadilah binti Hashim. Sekarang saya berada di semester 3 mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu. Saya berasal daripada Felda Tenggaruk 6, Mersing, Johor. Alhamdulillah berjaya sampai ke UPSI Perak, keluar juga ke negeri orang ya. Okey. Alhamdulillah. Dan hari ini saya akan membicarakan ya tentang siapakah sebenarnya etnik Rohingya itu sendiri. Okey, etnik Rohingya ni merupakan masyarakat Myanmar yang berketurunan daripada pedagang Arab, Parsi, Turki dan lain-lain yang kemudiannya berkahwin dengan masyarakat tempatan seperti Mughals, Patan dan sebagainya. Okey, mereka ini adalah etnik yang beragama Islam yang tinggal di barat Burma atau Myanmar, iaitu di Arakan. Iaitu Arakan ni sebuah negeri di negara Myanmar lah. Okey, kini umat Islam Rohingya ini merupakan 1/3 daripada jumlah penduduk wilayah Arakan dan selebihnya adalah penganut Buddha Arakanis. Okey, apa yang paling teruk ya tentang isu etnik Rohingya ini adalah apabila mereka ini sentiasa dinafikan haknya dan pencabulan hak asasi manusia yang zalim seperti mana yang telah diketahui umum. Itu apa yang diketahui sebagai siapakah sebenarnya Rohingya itu? Mungkin sedikit telah pun dikongsikan daripada Fadilah berkenaan dengan perkara ini. Okey, dan tetamu saya ada dua orang tetamu pada malam ini yang sudi memeriahkan lagi konti IKIM FM untuk suara siswa IKIM FM pada malam ini. Saudara Fauzi, mungkin sebelum kita berbicara berkenaan dengan apakah kesudahan Rohingya, mungkin Fauzi nak kongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar setia IKIM FM siapa Fauzi sebenarnya, asalnya dari mana, jurusan apa sekarang ni, dah sem berapa, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia pada pendengar-pendengar IKIM FM. Saya Muhammad Fauzi bin Ismail, pelajar jurusan Pendidikan Bahasa Melayu semester 5 iaitu tahun ketiga, yang mana sekarang ini saya telah pun menjawat jawatan sebagai timbalan yang dipertua Kolej Zakbar sesi 2012-2013, dan pada malam ini juga saya sebenarnya dibantu dan ditemani oleh yang dipertua saya sendiri untuk sama-sama memeriahkan, untuk sama-sama menyokong slot suara siswa yang berjudul Apa Kesudahan Rohingya. Dan semoga pada malam ini kita dapat mencari sedikit sebanyak apakah kesudahan ataupun apakah perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk kita bersama-sama membantu pihak Rohingya di Myanmar. Okey, itu berkenaan dengan apa yang Fauzi, pengenalan bersama dengan Fauzi daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, dan mungkin kalau tadi Fadilah dah berbicara berkenaan dengan siapakah itu Rohingya, apa mereka dan di mana mereka sebenarnya. Dan mungkin sekarang ni kita nak berbicara berkenaan dengan apakah bentuk penderitaan sebenar yang mereka hadapi ketika ini di negara mereka sendiri. Okey, kalau kita tanyakan kepada semua rakyat Malaysia misalnya dengan penindasan ataupun keadaan yang berlaku terhadap masyarakat Islam pada hari ini, mungkin para pendengar-pendengar ataupun masyarakat Malaysia sendiri menganggap bahawa jawapan mereka adalah Syria, Palestin, Iraq, Pakistan dan sebagainya. Tapi mereka sebenarnya lupa, kita sebenarnya lupa bahawa jiran yang paling dekat dengan kita iaitu Myanmar, iaitu masyarakat Rohingya sendiri di Arakan Myanmar begitu teruk ditindas oleh masyarakat di Myanmar, iaitu masyarakat Buddhism Arakanis tersebut terhadap Rohingya itu sendiri. Dan kita berbincang dengan Rohingya, isu Rohingya ini kerana Rohingya bukan hanya ditindas seperti pembunuhan, perampasan tanah-tanah milik mereka, tapi pada masa yang sama mereka juga kampung-kampung mereka dibakar, dihalau, dinafikan sijil kelahiran maupun sijil perkahwinan mereka. Kemudian mereka juga telah menjadi mangsa penghambaan moden sebagai buruh paksa, seperti bekerja tanpa gaji di tapak penggunaan jalan raya, kereta api, bangunan barek tentera dan sebagainya. Dan paling teruk apabila mereka ini dikenakan sekatan makanan. Ya, pendengar-pendengar sekalian, kita kena ketahui bahawa mereka ini dikenakan sekatan makanan sehingga mereka hidup dalam keadaan kebuluran.
sekatan ekonomi, kemudahan kesihatan dan sebagai segala kemudahan asas pendidikan mereka dinafikan. Bahkan pada baru-baru ini, di saat kita di Malaysia ini, kita dapat meraihkan Hari Raya Aidilfitri dengan begitu meriah, dengan begitu baik, tanpa sebarang apa-apa masalah. Tapi di masyarakat Rohingya di Myanmar, malang bagi mereka kerana mereka hanya dibenarkan menunaikan solat Aidilfitri, solat sunat Aidilfitri dengan syarat diawasi oleh pihak tentera Myanmar, dan yang paling malang lagi apabila mereka ini hanya boleh solat dan tidak boleh membaca khutbah solat sunat Aidilfitri. Dan itu adalah salah satu bentuk penindasan yang sangat zalim pada zaman ini, pada ketika ini, dan yang seharusnya kita faham, kita kena jelas dan kita kena tahu, perlu ketahui masyarakat Malaysia khususnya. Okey, pada selain itu juga pembunuhan yang dijalankan ataupun yang dilakukan oleh tentera Myanmar ini adalah pembunuhan secara beramai-ramai. Okey, di mana wanita-wanitanya juga dirogol. Okey, kemudian mereka membunuh sesiapa sahaja sesuka hati mereka membunuh semua masyarakat Islam Rohingya di Myanmar atas alasan mengancam kedudukan tentera Myanmar pada ketika ini. Dan sebenarnya yang paling teruk lagi, sehinggakan masyarakat Rohingya ni ataupun etnik Rohingya ni, kalau di rumah mereka tidak boleh ada sebarang sejenis senjata. Kalau di rumah kita ni, kalau kita nak orang cakap di dapur tu, kita ada pisau, macam-macam jenis pisau kan, nak potong daging ke pisau sayur dan sebagainya. Tapi mereka apa sebarang jenis pisau, walaupun sekecil pisau sekalipun, mereka tidak dibenarkan untuk menyimpannya sama sekali. Okey, yang paling malang sekali, yang seterusnya lah, pihak berkuasa Myanmar sendiri telah menguatkuasakan Akta 144 yang mengehadkan pergerakan penduduk. Tapi yang jahatnya pihak berkuasa Myanmar ini, saya katakan jahat ini kerana apa? Mereka ini membiarkan etnik Rakhine bebas berkeliaran. Akta ini mengehadkan pergerakan penduduk, tetapi dia benarkan etnik Rakhine ni bebas berkeliaran. Berkeliaran bukan saja berkeliaran kosong-kosong, tapi di bawah penguasaan polis dan tentera dibagi kebenaran pula untuk kita membakar rumah, halau semua. Dan itulah masyarakat masyarakat Rohingya yang menghadapi perkara sedemikian sekarang ini. Kalau kita lihat di kaca televisyen, ya, sebelum ini, pada ketika kita sedang menjalani bulan Ramadan, sehingga kan kampung-kampung mereka dibakar, ya, kampung-kampung mereka dibakar, sehingga hanya mereka bertemankan sahabat-sahabat mereka ini yang dah tak ada ahli keluarganya, yang sudah kehilangan keseluruhan ahli keluarganya. Dan saya rasa itulah antara yang sangat tragis yang berlaku terhadap masyarakat Rohingya. Dan sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang berlaku terhadap Rohingya, seperti pembunuhan secara besar-besaran, iaitu pada tahun 1982, di mana mereka telah disembelih secara beramai-ramai. Dan perkara itu telah orang kata bahasa mudahnya disoroklah oleh pihak Myanmar. Bahkan jenazah-jenazah ataupun mayat-mayat yang mangsa yang telah dibunuh itu tidak dipulangkan kepada keluarganya, sehingga kan pada hari ini kita tidak mengetahui berapa jumlah yang hakiki yang telah terbunuh, yang telah dibunuh dalam proses penghapusan etnik di Rohingya di Arakan Myanmar. Itu apa yang sebenarnya berlaku. Sama-samalah kita sebenarnya kita turut bersimpati dengan apa yang terjadi di bumi Myanmar berkenaan dengan penghapusan etnik